Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya perkenalkan diri saya Azri bin Zahid, pelajar sarjana pendidikan dari Open University Malaysia Cawangan Miri. Pada hari ini akan membentangkan sebuah tugasan yang telah saya laksanakan hasil daripada pembelajaran dan pendedahan oleh pensyarah saya. Untuk tugasan kedua bagi mata pelajaran Education Psychology, saya diminta untuk membuat huraian bagaimana saya boleh menghasilkan sebuah kelas yang lebih menarik dan berkesan dengan mengaplikasikan tema-tema pembelajaran sosial yang telah saya pilih, iaitu motivasi dan pembelajaran. Dan apakah tindakan-tindakan yang perlu saya ambil bagi memastikan murid-murid sentiasa fokus dan memberi perhatian di dalam bilik darjah semasa saya melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Apabila kita bercakap tentang motivasi dan pembelajaran dalam bidang pendidikan, kita tidak boleh lari daripada mengkaji dan mendalami dua buah teori yang amat sinonim dengan psikologi serta motivasi dalam pendidikan, iaitu teori humanistik yang dibangunkan oleh Abraham Maslow dan teori pelaziman operan yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner. Jadi, saya akan mengaplikasikan kedua-dua teori ini di dalam pendekatan pemilihan aktiviti-aktiviti untuk proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah saya. Saya akan mencipta suasana pendidikan yang memberikan motivasi terhadap murid-murid saya secara konsisten untuk mencapai kejayaan akademik mereka. Antara situasi-situasi pendidikan yang perlu saya beri penekanan, saya tekankan kepada 5 aspek, iaitu yang pertama, aktiviti pembelajaran. Melalui aktiviti pembelajaran ini, antara aktiviti pembelajaran yang saya boleh motivasikan murid-murid saya adalah dengan memastikan penglibatan aktif dalam semua aktiviti pembelajaran sama ada di dalam maupun di luar bilik darjah. Penglibatan ini akan melahirkan perasaan ingin tahu yang optimum yang merupakan naluri semula jadi semua kanak-kanak. Selain itu, saya juga akan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang boleh meningkatkan motivasi intrinsik murid-murid melalui aktiviti-aktiviti penderokaan dan penemuan penyelidikan. Saya juga akan menggunakan strategi pembelajaran seperti kuis, tandingan dan ujian-ujian ringkas. Justru rancangan dan strategi aktiviti pengajaran adalah amat penting dalam memastikan murid-murid memberikan fokus dan perhatian 100% di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti-aktiviti seperti lakonan, tiru gaya, demonstrasi, eksperimen, penyelidikan, cuba jaya, kuis-kuis mudah dan sebagainya mampu dapat memastikan aktiviti pembelajaran dicapai pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Maka dengan cara ini secara langsung dan juga tidak langsung, ia akan meningkatkan motivasi murid-murid saya dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah. Untuk aspek yang kedua, saya tekankan adalah matlamat pembelajaran. Saya akan memberikan tugasan yang bersesuaian dengan kemampuan tahap murid-murid saya agar matlamat pembelajaran yang ditetapkan oleh kurikulum boleh tercapai. Murid-murid akan sentiasa berusaha mencapai matlamat pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru atau dalam kes ini adalah oleh saya sendiri seawal permulaan kelas. Sekiranya mereka berjaya menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh saya, mereka akan mempunyai motivasi yang lebih tinggi untuk menyelesaikan tugasan yang seterusnya. Sebagai guru, adalah amat penting untuk mengenal pasti matlamat pembelajaran agar mudah murid-murid mencapai matlamat tersebut pada akhir kelas. Selain daripada mempelbagaikan strategi pembelajaran berasaskan kuis, permainan, lakonan, demonstrasi dan sebagainya, saya juga akan menggunakan internet dan komputer di dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya. Strategi pembelajaran ini akan dapat menarik perhatian untuk melengkapkan tugasan mereka secara dalam talian. Secara tidak langsung, konsep integrasi teknologi dalam pendidikan juga turut dapat dilaksanakan. Dan dengan ini ia mampu meningkatkan pencapaian murid-murid dalam pembelajaran.
Aspek yang ketiga pula yang saya tekankan adalah dari segi persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk murid-murid dapat meningkatkan motivasi mereka. Saya yakin dengan menggunakan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam pembelajaran. Teknik-teknik motivasi yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan penglibatan dan penyertaan murid-murid saya di dalam bilik belajar. Lantas, ia sekaligus dapat menyerlahkan potensi yang tersembunyi pada diri mereka dan dapat meningkatkan pencapaian akademik mereka. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan dengan guru-guru yang sering mengambil berat serta guru-guru yang menghiburkan dapat menarik minat murid-murid untuk mengikut proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik. Justru saya juga akan membina kepercayaan dan ikatan dengan murid-murid terutamanya dari segi nilai kebolehpercayaan dan kejujuran. Selain itu, saya juga memilih polisi untuk menggunakan unsur-unsur kecindan atau unsur-unsur lawak di dalam kelas bagi menarik minat serta fokus para pelajar untuk memberi perhatian mereka sepenuhnya di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Untuk mencapainya, saya perlu mempunyai komunikasi yang positif. Misalnya memberi senyuman dan mengangguk kepala apabila berinteraksi dengan mereka. Saya akan berusaha sedaya mungkin untuk memastikan komunikasi yang berkesan benar-benar wujud di dalam kelas saya. Aspek yang seterusnya adalah teknik pembelajaran, iaitu teknik pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Kedua-dua teknik ini amat penting dan amat sinonim untuk seorang guru mahir dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya anak murid dipecahkan di dalam kumpulan-kumpulan yang lebih kecil. Mereka dengan mudah mengingati dan memahami bahan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Pembelajaran seperti ini dikenali sebagai pembelajaran kooperatif. Hasil pembelajaran akan memberikan manfaat kepada mereka sama ada secara individu maupun secara berkumpulan. Manakala pembelajaran secara kolaboratif pula, murid-murid akan bekerjasama dalam kumpulan-kumpulan kecil ini untuk berkongsi maklumat dan pengetahuan serta saling membantu antara satu sama lain. Kedua-dua teknik pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi terhadap anak murid untuk mencapai kecemerlangan akademik. Kerjasama dalam kalangan kumpulan akan mencetuskan satu dorongan atau satu motivasi terutamanya kepada murid-murid yang mempunyai pencapaian yang sederhana atau yang lemah untuk terus meningkatkan prestasi mereka. Dan aspek yang seterusnya adalah saya mengaplikasikan teori B.F. Skinner iaitu peneguhan. Saya menggunakan kedua-dua konsep peneguhan iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Peneguhan positif dan negatif ini dapat memotivasikan murid-murid serta dapat membantu saya mendisiplinkan mereka supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Saya perlu lebih bijak menggunakan kedua-dua peneguhan ini seperti mana yang disarankan oleh Skinner. Peneguhan ini digunakan bertujuan sama ada untuk meningkatkan prestasi akademik mereka ataupun untuk mengawal tingkah laku mereka di dalam kelas. Namun, guru-guru perlu bersikap lebih adil dalam memberikan peneguhan. Justru, perancangan perlu dibuat bagi memastikan peneguhan positif dan negatif khusus bagi setiap langkah bagi setiap tingkah laku berpatutan dengan setiap tingkah laku mereka kerana ia akan memberikan implikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai guru, kita tidak boleh membeza-bezakan pelajar dari segi status sosialnya, latar belakang ekonomi keluarga, serta susur galur keturunannya seperti bangsa, kaum dan anutan agama. Dengan berakhirnya pengaplikasian konsep peneguhan dan positif dan negatif yang juga diperkenalkan oleh B.F. Skinner tadi, maka berakhirlah sudah pembentangan saya. Saya berharap pembentangan ini mampu sedikit sebanyak memberikan manfaat serta impak-impak yang positif terutama kepada rakan-rakan guru yang sedang terkapai-kapai untuk mencari kaedah dan alternatif-alternatif
untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah mereka. Mana yang baik datangnya daripada Allah dan mana yang kurang itu daripada kelemahan saya dan kekilapan saya sendiri. Assalamualaikum, dan saya dahului dengan ucapan terima kasih.